Pertibaan yang amat berhormat YB Rafizi Ramli yang merupakan Menteri Ekonomi diiringi Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro Mr. Henry Tan dan diiringi Timbalan Penolong Presiden Kanan Editor Eksekutif Solusi Kreatif Editorial Astro Awani Encik Zaiful Arifin dan delegasi Astro. Diminta para tetamu untuk berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. Okey, diminta para tetamu untuk duduk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Jiwa SME 2023. Hai, saya Nur Syazwani Safusha merupakan hos anda untuk hari ini. Pastinya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sudi yang datang pada majlis pada petang ini. Majlis pelancaran Jiwa SME 2023. Tahun baru, saya kira masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Dan pastinya untuk tahun baru 2023 ini, pastinya ramai yang ada semangat baru, jiwa baru. Begitu juga dengan Jiwa SME 2023 yang tampil dengan nafas baru. Dan untuk pengetahuan anda semua, persidangan dan juga Karnival Jiwa SME 2023 ini merupakan anjuran Astro Awani menerusi cabang acara perniagaan serta digitalnya iaitu Link at Astro Awani bagi memperkasakan usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana PMKS untuk bangkit dalam cabaran ataupun tempoh pemulihan pasca pandemik COVID-19 ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, acara Jiwa SME 2023 ini akan berlangsung selama 3 hari iaitu hari ini bermula petang ini sehinggalah Ahad nanti. Macam-macam program yang akan kami sajikan kepada anda. Bukan itu saja, ada booth jualan ataupun ruai jualan yang dibuka bagi anda untuk melihat sendiri dan orang kata support usahawan-usahawan tempatan kita. Dan pastinya untuk majlis perasmian Jiwa SME 2023 ini tidak lengkap dengan tetamu-tetamu kehormat kita. Kita ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro Henry Tan serta Timbalan Penolong Presiden Kanan Editor Eksekutif
Solusi Kreatif Editorial Astro Awani, Encik Zaiful Arifin dan juga para tetamu hadirin yang sekalian kerana sudi meluangkan masa. Dan untuk pembukaan ini kita nak tampilkan ucapan perasmian Majlis Pembukaan GWSME 2023 oleh Ketua Pengarang Astro Awani, Ashwat Ismail. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Ramai yang bertanya kepada saya, kenapa Astro Awani ini bersungguh-sungguh memberi penekanan kepada cerita SME yang kami sebut sebagai Jiwa SME. Jiwa SME ini lahir daripada satu misi besar yang mahu mengangkat masyarakat dan Malaysia kita ini menjadi entrepreneurial nation atau negara usahawan. Dan melalui mata pandangan atau lensa sebagai pengamal media, kami menjadi saksi sejarah kehebatan usahawan-usahawan tempatan yang anjal menempuh cabaran semasa negara dilanda COVID-19. Macam-macam kisah kejayaan yang menyerlahkan keupayaan, keanjalan dan pastinya kekentalan para usahawan kita seperti tuan-tuan dan puan-puan semua yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan kekentalan mereka ini kita dapat saksikan untuk pivot, untuk beralih, untuk mengadaptasi dengan situasi krisis. Daripada cerita mengubah strategi perniagaan sampailah kisah melangkah ke dunia digital dengan lebih agresif. Namun, sudah jadi seakan lumrah hidup. Tidak semuanya indah belaka. Ada yang terpaksa melalui kepayahan dalam tempoh masa yang boleh dikatakan agak lama sebelum dapat bangkit semula. Dan sejak dari itu, kami memberi tumpuan penuh kepada pembangunan para usahawan dan disulam dengan elemen perniagaan ataupun perniagaan sosial yang lebih bersifat keinsanan dan holistik di dalam pemberitaan dan kandungan hal ehwal semasa Astro Awani. Dan alhamdulillah, setakat hari ini now it has grown with more partners locally and internationally. Dan untuk turut sama memberi fokus memantapkan aspek keusahawanan di dalam negara. Dan pada hari ini saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf kerana tidak dapat berada bersama anda secara fizikal kerana terpaksa menghadiri Forum Ekonomi Dunia WEF 2023 di Davos, Switzerland. Jutaan terima kasih saya tentunya kepada Menteri Ekonomi Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli kerana sudi bersama memeriahkan Jiwa SME 2023 dan meraihkan pemain SME tempatan yang menjadi tonggak penting mobility ekonomi insan di Malaysia. Dan seperti mana usahawan dalam apa saiz sekalipun, we have to think from end to end. Begitulah juga pandangan dunia kami terhadap para usahawan. Ia melangkau sekadar enjin ekonomi. Mereka jugalah atau anda jugalah sistem yang memastikan kemapanan arus perekonomian masyarakat. Dengan membawa mantra, kami boleh, anda pun boleh, JWSME tahun ini bakal merekayasa para usahawan terlibat untuk bersama-sama bangkit dalam tempoh pemulihan pasca pandemik COVID-19 ini. Dan kempen ini akan mencapai kemuncaknya dengan acara on ground selama 3 hari sehingga Ahad ini, 15 Januari 2023. Dan kami di Astro Awani yakin penganjuran JWSME 2023 bakal memberi banyak perspektif baru dalam mempersiapkan para usahawan untuk terus berdaya maju. Selamat datang ke JWSME 2023. Terima kasih. Baik, itu tadi Ketua Pengarang Astro Awani, Ashwat Ismail. Walaupun beliau tiada berada bersama dengan kita hari ini, tapi pastinya jiwanya ada dengan kami hari ini. Itu ucapan yang dibawakan oleh Ashwat Ismail. Seterusnya, kita nak menjemput Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Mr. Henry Tan, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan. Hello everyone, welcome. I think Ashwat has given a good explanation about what Jiwa SME is all about, so I will keep my speech short and not repeat what he's covered.
Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua. Yang berhormat Menteri Ekonomi Encik Rafizi Ramli, para usahawan tempatan, rakan-rakan media serta para pengunjung semua. Terima kasih. Pertama kali saya ingin ucapkan selamat datang ke persidangan dan karnival Jiwa SME 2023 yang merupakan pertama seumpamanya kami adakan dengan kapasiti dinamik seperti ini untuk mengangkat perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. Membawa mantra kami boleh, anda pun boleh, Jiwa SME pada tahun ini bakal mereka yasa para usahawan terlibat bersama-sama bangkit dalam tempoh pemulihan pasca pandemik COVID-19 ini. Lebih 920,000 peniaga berdaftar di Malaysia dan 99% daripadanya adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS yang turut menyumbang sebanyak 518 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar pada tahun 2021. Jumlah tersebut adalah seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Ini merupakan jumlah yang sangat signifikan dan kami di Astro Awani melihat potensi ini wajar diberi Jumlah tersebut adalah seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan ini merupakan jumlah yang sangat signifikan dan kami di Astro Awani melihat potensi ini wajar diberi perhatian serta sokongan menerusi acara Jiwa SME ini. Sebagai saluran berita unggul dengan mendapat pengikhtiran sebagai jenama berita yang paling dipercayai di Malaysia selama 5 tahun berturut-turut, Astro Awani berperanan memastikan masyarakat dan usahawan tempatan sentiasa diperkasakan dengan informasi yang diperlukan untuk menyelamatkan ekonomi negara. Kita turut memberi fokus melalui 3 kaedah utama iaitu dengan menyalurkan inspirasi kisah kejayaan, meningkat kemahiran usahawan dan tenaga kerja serta berkongsi solusi terkini bagi segala masalah bisnes terkini. Khusus kepada usahawan yang bersemangat sahut cabaran untuk memperkasakan komuniti PKS di Malaysia, Astro Awani sekali lagi memperkenalkan kempen Jiwa SME 2023 buat usahawan yang berjiwa tinggi terus melakar kejayaan. Kempen ini akan dianjur selama 3 hari sehingga Ahad ini. Untuk edisi kali ini, terdapat pelbagai perkongsian menarik kepada usahawan-usahawan berjaya tempatan supaya juga beberapa penceramah selebriti. Kami yakin penganjuran Jiwa SME 2023 bakal memberi manfaat terbaik kepada para PMKS untuk terus berdaya maju. Selamat datang ke Jiwa SME 2023. Terima kasih. Terima kasih Mr. Henry Tan atas ucapan yang penuh memberi semangat terutamanya kepada usahawan-usahawan yang ingin bangkit semula pasca pandemik COVID-19. Dan pastinya tiba waktu yang dinanti-nantikan, kita ingin dengarkan ucapan perasmian oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita dah nak beraya Cina. Terima kasih kepada Astro Awani, Saudara Henry, Saudara Zaiful, pengurusan kanan Astro dan Astro Awani, mereka yang terlibat dengan penganjuran pada hari ini, saudara-saudari yang ada dan juga yang menonton. Astro pandai dia hantar surat jemputan ini pada minggu pertama saya di pejabat. Jadi you get my slot much earlier than others. Tapi selain itu juga
saya luangkan masa pada hari ini kerana agenda dan juga sasaran yang cuba diusahakan oleh Astro melalui Jiwa SME 2023 ini betul-betul tepat dengan bukan sahaja perancangan kerajaan tetapi keperluan negara dan ekonomi kita. Saya tak payah hurai panjang tentang betapa besarnya sektor PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara kita. 90% lebih daripada jumlah ataupun kehadiran syarikat-syarikat dan perniagaan di negara ini sebenarnya PMKS. Tapi jumlah ekonomi dan juga saiz itu jurangnya agak besar dengan syarikat-syarikat lain. Jadi sebab itu sebelum ini setiap kali kita bercakap dalam masyarakat tentang gaji, tentang peluang-peluang, selalunya dia ada jurang yang besar di antara kemampuan PMKS di satu pihak dengan syarikat-syarikat yang lain. Dari segi nilai sumbangannya, walaupun PMKS 90% lebih, tapi nilainya lebih kurang 20% saja sumbangan berbanding dengan yang kurang daripada 10% syarikat-syarikat itu, tapi mereka menyumbang lebih kurang 80%. Jadi memang ada masalah kalau kita tidak tumpukan kepada PMKS. Di sebelah kerajaan contohnya dalam tempoh 40 hari saya masuk ke pejabat, ada beberapa ruang yang kita boleh betul-betul tumpukan. Pertama dia soal nilai. Jadi kalau orang biasa yang menyertai PMKS ataupun bercita-cita untuk memulakan perniagaan, dia soal ekosistem, soal nak buat apa, nak berniaga apa. Kita sedang melihat dengan lebih dekat lagi ekosistem yang boleh dibantu oleh kerajaan. Ini termasuklah contohnya pengupayaan, latihan, sampai juga ke peringkat mengenal pasti dekat mana PMKS boleh masuk dalam rantaian nilai setempat. Saya bagi contoh yang baik, kita ada dua peluang besar sekarang. Peluang yang boleh diceburi oleh ramai orang dekat luar, terutamanya yang muda. Kerana kita perlu beralih daripada makan gaji kepada juga mencebur bidang-bidang perniagaan kerana potensinya lebih kurang sama. Contohnya pertama, kita akan dapat pertumbuhan yang baik kita jangkakan dalam sektor pelancongan. Pelancongan satu ialah dengan kemasukan pelancongan luar negara kerana seluruh dunia sekarang sedang beralih ke fasa pemulihan selepas COVID. Tapi peluang dalam bidang pelancongan ini juga dia ada terbuka besar dalam pelancongan dalam negara. Malah ramai yang tidak tahu sebenarnya hasil pelancongan sebenarnya lebih banyak pelancongan dalam negara berbanding dengan pelancong luar. Dan dari segi rantaian nilai dan perkhidmatan yang boleh diceburi dalam sektor pelancongan, terutamanya pelancongan dalam negara ini, dia tidaklah memerlukan modal yang begitu besar berbanding dengan infrastruktur yang mungkin perlu diwujudkan kalau kita hendak tumpukan kepada pelancong-pelancong luar negara. Jadi ada banyak peluang. Satu lagi peluang yang terbuka luas ialah soal rantaian makanan. Semua orang faham bahawa kita perlu mengurangkan pergantungan kepada import makanan luar. Soal cerita tak cukup telur, ayam dan sebagainya macam itu. Perkara ini adalah perkara harian yang dialami oleh rakyat biasa kan. Kita ada peluang contohnya untuk memastikan bahawa PMKS dengan dukungan kerajaan memasuki sektor-sektor yang membentuk rantaian makanan bukan saja seluruh negara tapi juga di kawasan-kawasan setempat. Cuma saya faham kalau saya sekarang, ini masalah kalau PMKS contohnya di kawasan setempat di seluruh Malaysia, kadang-kadang kita tidak tahu nak buat apa. Saya selalu bagi contoh sekarang musim donat susu.
Ini masalah juga kan. Seorang buat donat susu dan donat susu tu laku. Lepas itu dalam tempoh 2 bulan ada 4 gerai donat susu di situ. Maksudnya untuk menyediakan ekosistem PMKS yang mempan, yang boleh berkembang, yang boleh menawarkan pekerjaan yang lebih menarik dan hasil yang lebih menarik, saya berpandangan kerajaan boleh membantu dengan lebih banyak daripada yang ada sebelum ini. Termasuklah contohnya memetakan rantaian nilai supaya kalau saya tak muda lah, kalau ada orang yang muda keluar universiti, habis sekolah nak memulakan perniagaan, dia lebih kurang tahu sebenarnya supply demand di kawasan saya adalah begini. Kalau saya nak mencuburi, nak masuk dalam rantaian nilai makanan ataupun perkhidmatan setempat, I know exactly what I should do, which one I should focus, supaya kita tidak memasuki sesuatu bidang atau perniagaan yang mungkin sudah tepu. Jadi itu adalah antara beberapa perkara awal yang kita lihat di sebelah kerajaan. Selain juga daripada kita melihat kepada ekosistem sedia ada yang lebih besar, contohnya soal pendanaan. Kerana daripada 1 tahun ke 1 tahun, kerajaan memang memperuntukkan jumlah yang besar. Tapi perkara yang kita selalu dengar juga ialah saya tak tahu, saya tak dapat dan banyak perkara lain kan. Jadi ada langkah-langkah yang boleh dibuat di sebelah kerajaan. Dan saya bagi komitmen bukan sahaja kita akan terus dan tambah tumpuan kepada PMKS, tetapi kita juga akan cari jalan dan juga pendekatan yang baru yang lebih berkesan insya-Allah untuk membantu PMKS. Kebetulan pagi ini saya habiskan lebih kurang 2 jam bersama-sama dengan World Bank meneliti prestasi ekonomi kita untuk keluar daripada COVID dan prestasi pemulihan ekonomi. Sudah tentu bila kita bercakap tentang ekonomi negara, oleh kerana majoriti daripada perusahaan itu adalah PMKS, jadi banyak drill down yang melibatkan PMKS. Termasuklah soal pendigitalan. Jadi saya ucap terima kasih juga kepada Astro yang mengambil cabaran itu untuk sama-sama membantu menaik taraf keupayaan digital PMKS. Tapi masih banyak ruang yang boleh kita pelopori. Sekarang ini kalau sepanjang tempoh COVID itu, bila kita tengok kepada pengalaman saya sendiri yang bekerjasama dengan PMKS, juga daripada data-data rasmi menunjukkan contohnya, kalau kita lihat kepada fokus pendigitalan yang melibatkan PMKS setakat ini, kebanyakannya melibatkan pemasaran. It's very much a digital marketing type of digitalization yang walaupun membantu PMKS paling kurang untuk membawa kesedaran dan membantu dari segi pemasaran, tetapi kita kena pergi ke peringkat yang lebih atas sedikit dari segi pendigitalan, termasuklah soal pengurusan perniagaan, soal proses dan operasi yang kita masih lagi ada jurang yang besar dari segi ruang untuk kita mendigitalkan perniagaan dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana kita. Dan ini juga akan menjadi tumpuan supaya kita pastikan bila ada sumbangan dan juga peruntukan yang berterusan daripada kerajaan untuk menaik taraf keupayaan digital PMKS, kita juga pastikan bahawa kita mula galakkan PMKS untuk fokus juga kepada pendigitalan proses mereka yang melibatkan business proses, melibatkan business model, bukan semata-mata digitalization dari segi marketing, kerana itu adalah satu prasyarat utama kepada strategi seterusnya yang insya-Allah kita usahakan, iaitu memastikan kapasiti dan saiz PMKS itu dari satu masa ke satu masa
dia menjadi lebih besar dan lebih besar. Kalau tidak, sampai bila-bila dia jadi mikro, sampai bila-bila dia jadi kecil dan sederhana. Dari segi perancangannya, I think the plan is clear. We know what to do. Sudah tentu di pihak kerajaan, saya selalu sebut, setakat ini saya tengok perancangan semua cantik. Sama macam saya di luar kerajaan, kita tengok kerajaan ada perancangan 1, 2, 3, but selalunya the devil is in the details. Bagaimana kita melaksanakan dan memastikan penyampaian program-program dan juga bantuan-bantuan kerajaan ini benar-benar berkesan. That's my job. InsyaAllah 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, saya harap sedikit demi sedikit kita boleh mula roll out perkara-perkara dan pendekatan-pendekatan yang saya harap akan diambil penuh kesempatan oleh PMKS yang di luar. Tapi ia tidak berjaya kalau semata-mata ia rancangan kerajaan. Industri daripada yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya, dia bergantung juga kepada daya tahan dan daya saing perusahaan itu sendiri. Dan daya tahan dan daya saing itu memerlukan bantuan, memerlukan tunjuk ajar, memerlukan inspirasi. Sebab itu saya tengok melalui program ada ditampilkan usahawan-usahawan yang telah berjaya, kerana sebahagiannya dia melibatkan tunjuk ajar, sebahagian dia melibatkan teori, sebahagian melibatkan praktikal, tapi sebahagian besarnya juga melibatkan keyakinan. Orang yang berniaga, dan saya juga datang daripada sektor swasta, saya pernah berada di syarikat yang besar, saya juga pernah memulakan perniagaan saya sendiri. Kadang-kadang masalah kita yang berniaga, PMKS ni, ialah kerana kita berharapkan sesuatu itu membuahkan hasil dengan cepat. Sesuatu yang baik, iaitu perniagaan yang kita usahakan untuk ia kekal lama, berdaya saing dan berkembang daripada mikro kepada kecil, kepada sederhana, kepada besar. Yang paling penting ialah dia memakan masa. Yang keduanya, dia bukan benda yang mudah. Sebab kalau nak mudah, kita makan gaji. Jangan berniaga sendiri. Sebab berniaga sendiri ini, dia beri kebebasan kepada kita, kita bos sendiri. Tapi sudah tentu, for every good thing you have to pay a price for it. And the price for that freedom, it certainly is not that easy to sustain from being a micro, to small, to medium, and eventually a big one. Sebab itu, keperluan utama juga, yang itu yang saya ucapkan terima kasih kepada Astro, ialah sebenarnya membina daya saing itu bukan soal perniagaan semata-mata, tapi kental akal, kental hati, kerana kita tahu kita akan melalui banyak cabaran-cabaran. Orang yang boleh kekal pada satu landasan yang diusahakan lebih lama, walaupun dia mula lebih kecil dan dia tidak mungkin sepintar pesaing dia, tapi mereka yang kekal lebih lama di landasan sesuatu usaha itu selalunya akan berjaya berbanding dengan mereka yang berhenti separuh jalan. Dan itu fungsi yang boleh dimainkan dengan berkesan oleh syarikat seperti Astro dan juga pemain-pemain industri yang lain. Dan bila kita pertemukan mereka yang telah berjaya, mereka yang telah melalui proses ini, sumber inspirasi itu penting kerana salah satu juga yang kita kena perkuatkan ialah jiwa kental usahawan-usahawan kita supaya mereka faham ambil semua kesempatan dan peluang yang ada yang disediakan di dalam ekosistem oleh kerajaan, tetapi jangan lupa juga bahawa dokongan daripada sesama usahawan ataupun mereka yang telah berjaya itu juga diperlukan untuk kekal lama. Dan setelah melalui beberapa fasa, saya juga berharap dalam tempoh terdekat ini, tempoh jangka masa pendek, sederhana,
kerajaan juga boleh mula memperkenalkan beberapa dasar dan juga program khusus untuk kita memberi ruang kepada PMKS yang kecil ini mula bergabung. Because you need the size and the scale to move to the next one. Dan peranan itu boleh dimainkan oleh kerajaan. Kita boleh membina ekosistem, memberi insentif untuk kita pastikan kalau 2, 3 semua donat susu bersaing sesama sendiri, matilah 3 lagi, itu ada tinggal 1 je. Tapi boleh juga satu anjakan pandangan baru supaya daripada ada 4 donat susu, gerai donat susu yang bersaing sesama sendiri, maybe you want to start moving to a proper retail space like this. But for that, you need to work together. You need to get the economies of scale, you need to get the strength, you need to get the capacity. Dan kadang-kadang untuk kita menunggu lama kita berkembang sendiri, itu mungkin lambat ataupun kita tak tahan ataupun kita mula goyang. Satu jalan yang kerajaan boleh bantu ialah mencari jalan macam mana membina ekosistem yang mana usahawan-usahawan boleh mula bekerjasama sesama sendiri untuk mendapatkan skill itu supaya dia boleh migrate daripada mikro kepada kecil kepada sederhana, insya-Allah. Jadi okeylah, ini bukan ceramah politik. Selalunya kalau saya berucap, kalau ceramah politik atau pentas paling kurang 1 jam. But dia nak jam lepas ni. So I'm fully aware it's hitting 5 o'clock. Jadi terima kasih lagi peluang yang diberikan oleh Astro. It fits perfectly with some of the plannings that we have. Saya harap mereka yang hadir dan mereka yang menonton, we have a plan. Saya selalu sebut dalam dan luar kerajaan setakat ini bahawa we know the diagnosis. Kita tahu apa yang perlu dibuat, apa peranan kerajaan, bagaimana kita boleh bekerjasama dengan sektor swasta. Yang kita perlu lakukan di pihak kerajaan ialah kita kena dengan cepat dan berkesan menterjemahkan rancangan-rancangan ini. Kalau tidak, dia tinggal rancangan di dalam bilik-bilik kementerian. Dan kita ada peluang yang baik sekarang, terutamanya kepada PMKS. Tumpuan kerajaan, contohnya saya sebut tadi soal rantaian makanan. Ini peluang yang besar kepada PMKS kerana syarikat besar, dia dah besar, dia tak akan turun ke bawah ini untuk mengisi jurang-jurang yang ada dalam rantaian makanan kita. Yang itu boleh dimainkan oleh PMKS. Kita juga ada peluang besar bermula tahun 2023 ini dengan sektor pelancongan, insya-Allah akan mengalami pertumbuhan yang baik. Ruang itu insya-Allah kita usahakan sebahagiannya daripada kerajaan, sebahagiannya kerjasama sesama pihak swasta, tapi akhirnya banyaknya bergantung juga kepada daya tahan, kreativiti dan inovasi daripada pemain-pemain PMKS sendiri. Jadi saya tak biasa rasmi-rasmi ni, selalunya kan nasib baik tak ada kena tekan apa-apa saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Astro dan saya ucapkan selamat berniaga kepada semua rakan-rakan PMKS. Dan saya doakan mereka yang memilih untuk menceburi bidang perniagaan. I've gone through that journey myself. Is one of the best decisions, if not the best decisions of my life. Kepuasan dia tak sama. Saya tahu ni Henry makan gaji ni kan, tapi kepuasan dia tak sama dengan makan gaji. I can tell you that kan. Dan salah satu benda yang saya masih lagi separuh menyesal sekarang ni ialah terpaksa meninggalkan perniagaan saya sendiri untuk jadi makan gaji dengan saudara-saudari macam sekarang kan. So dia susah awal, tapi kepuasannya itu memang tidak boleh dibandingkan dan dia ada keberkatan dia sendiri because you will touch people's life. As your company, as your enterprise grow bigger and bigger, you will hire more people. And you will take interest in these people's lives and you will see how they grow and how they become a better person, a better professional. Jadi ia sesuatu yang walaupun mencabar tapi ia adalah satu pilihan yang kalau saya ada peluang,
I will tell even the top graduates, try to strike it on your own. You will have your up and down, but eventually when you look back, you will say, jangan marahlah Henry. When you look back, you will enjoy that journey. Jadi selamat maju jaya. I wish all the best kepada mereka yang memilih bidang itu, dan stay long on the problem. Don't quit, stay long. It will go up and down, but hopefully it will trend upwards as you go along. And at some point, dia akan ada inflection point yang tiba-tiba ramai orang kaya baru. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan dengan itu saya harap enjoy GWSME 2023. And I hope more to come from Astro and all the other players in our ecosystem. Terima kasih. Baik, terima kasih YB Rafizi atas ucapan yang penuh makna itu. Kita nak minta YB Rafizi untuk kekal berada di pentas. Kemudian kita nak jemput Mr. Henry Tan dan juga Encik Zaiful untuk bersama-sama merasmikan GWSME 2023. Dan seterusnya kita nak saksikan sedikit gimmick bagi majlis pelancaran ini. Apa kata kita kira sama-sama? 1, 2, 3. GWSME is back. Kali ini lebih dinamik, lebih engaging, padat dengan ilmu dan paling penting sangat syok. Conference dan carnival memberi belah di tempat yang sama. Pastinya pelbagai aktiviti yang akan diadakan pada penganjuran GWSME selama 3 hari bermula 13 Januari hingga 15 Januari ini. Anda usahawan atau berminat untuk memulakan bisnes? Ini peluang anda. Dengarkan perkongsian gempak oleh ikon-ikon usahawan tempatan ataupun negara jiran. Jadi jom jumpa kami di Malaysia Grand Bazaar at BBCC GWSME 2023. Datang beramai-ramai. Bye! Maka dengan ini secara rasminya GWSME 2023 dengan mantranya kami boleh, anda pun boleh. Kita nak minta tetamu VIP kita untuk kekal berada di pentas bagi sesi bergambar. Boleh ke hadapan para media kalau nak tangkap sedikit foto op. Okey, baik. Terima kasih YB Rafizi Ramli, Mr. Henry Tan dan juga Encik Zaiful Arifin. Pastinya antara elemen utama dalam GWSME 2023 ini yang paling menariknya adalah reruai ataupun booth yang dibuka di Malaysia Grand Bazaar ini, dan kita nak jemput YB Rafizi bersama dengan Mr. Henry Tan dan juga Encik Zaiful serta delegasi Astro yang lain untuk melawat reruai yang dibuka pada hari ini. Baik, buat pengunjung yang lain, jangan ke mana-mana. Selepas ini ada beberapa lagi pengisian dan juga program yang menarik menanti anda. Dan kita akan have a short break sebelum kita mulakan dengan majlis pelancaran RR Basic Tote Mini oleh Rizman Ruzaini. Baik, kembali dalam GWSME 2023 seperti yang kita janjikan awal tadi. Untuk bagi anda yang dah pun duduk dekat sini, pastinya anda dah terima nombor cabutan bertuah. Bagi anda yang dah ada nombor tu, mungkin boleh ambil semula tempat duduk anda kerana kita nak mulakan sesi cabutan bertuah. Dan kita nak jemput Datin Nur Fuziana yang merupakan Timbalan Presiden Ketua Jualan Kandungan Bahagian Berita untuk kita cabut nombor yang bertuah pada hari ini.
Okey, kita ada 5 nombor bagi anda yang masih berada di booth tu, kalau boleh penuhkan tempat duduk sebab Malala tahu. Ada keluarkan nombor masing-masing dengan awal. Kerana difahamkan hadiah memang sangat lumayan. Okey? Betul lumayan Natin. Okey, nombor yang pertama, dah ke? Okey. Nombor yang pertama adalah 51. Ada siapa-siapa nombor 51? Nombor 51. Ya ke? YB ke? YB Rafizi punya nombor ke? Calling once? Twice? Okey, tak ada. Nanti nampaknya kena cabut lagi. Okey, seterusnya nombor 80. 80. 85 belum lagi. 80 dulu. Okey, tak ada. 81, 82, 83. Dah 2 orang ni, tak ada ni. Okay, next. Seterusnya nombor 60. 60. 601. 602. 603. Okeylah, siapa nombor yang ada dekat sini? Saya nak cabut. Bukan, salah. Okay, I think this 66. Okay. Seterusnya nombor 6. Berapa? 50? 80? Ada ke 80 tadi? Oh, ada. Kita ada pemenang kita yang pertama. Ini dia pemenang bertuah kita yang pertama untuk hari ini. Kalau nak tahu apa hadiah dia, boleh tanyalah Encik ni untuk rasanya hadiah lumayan tu. Kalau hadiah lumayan, ajak lagi ramai orang datang esok dan juga Ahad. Okey? Okey, deal. Seterusnya 66. Sekali lagi. 1, 66, 2. Ada. Betul. Yeay! Memandangkan ini kru kita juga, pastinya dia akan berada di sini selama 3 hari lah. Jadi kita nak minta dia jemput lagi kawan-kawan dia datang. Dah menang tu. Okey, seterusnya 100. 100. 1001. Ada ke? Nampaknya hari ini hari bertuah kru lah. Kalau anda para tetamu hari ini yang nak lagi hadiah cabutan bertuah ni, kenalah datang esok dan juga hari Ahad. Tahniah. Okey, ada berapa? Okey, ada lagi 2. Tak apa, tunggu. Mungkin ada sempena hari Jumaat yang mulia ni. Seterusnya nombor 93. Ada tak? Okey, nampaknya kru tak ada lagi. 931. Yeay! Tahniah. Oh, ini adalah daripada rakan media dari Bernama. Selain daripada buat story kami, terima kasih anda juga memenangi cabutan bertuah hari ini. Okey, yang terakhir untuk petang ini, kita ada satu lagi. Satu lagi nanti lepas pukul 7. Okey, last one. Nombor 52. Akak depan ni muka macam kecewa. Salah. Dah lama dah duduk depan ni. Tak ada pun. Sabar ya kak. 152. Satu lagi. Okey, calling last. Okey, adakah kita nak cabut lagi sekali? Okey, cabut lagi. Nombor 47. Yes? No? Maybe so? No? Oh, ada. Tahniah. Oh, nampaknya betul. Ruang pempamer kita. Terima kasih Datin. Okey, kita akan ada itu cabutan bertuah untuk segmen yang pertama ini. Selepas ini kita mulakan dengan segmen yang kedua, iaitu majlis pelancaran oleh Rizman Ruzaini. Kita nak minta tunggu dalam 5 minit lagi, kita akan mulakan. Bagi anda yang masih lagi berada di bahagian atas ataupun di bahagian ruang lega di Malaysia Grand Bazaar ini, apa kata anda penuhkan tempat duduk yang ada kerana difahamkan selepas ni ada pelancaran tote bag yang baru. Cantik tak kak? Akak dah tengok? Dah. Okey, lepas ni kita saksikan.
Baik, kita kembali dalam Jiwa SME 2023. Alamak, sorry, terfotobom pula dekat belakang ni. Sorry. Okey, kita nak teruskan dengan majlis pelancaran RR Basic Tone Mini oleh Rizman Ruzaini. Hari ini yang datang semua pakai tudung RR lah. Kan saya tak dapat pun tudung. Salah. Nanti saya beli. Saya pergi booth belakang. Okey, dan difahamkan untuk majlis pelancaran RR Basic Tone Mini oleh Rizman Ruzaini ini akan melancarkan Tone Mininya ada 8 warna. Ada silver, black, navy, nude, shocking pink, lemon, turquoise dan juga pink. Dan difahamkan harganya bernilai RM129. Ada boleh tambah keychain juga. Kalau kita difahamkan ada tambah keychain. Harganya RM49. Dan anda boleh beli di website, di Robinson dan juga booth yang dibuka di belakang tadi. Saya sempat jalan, saya dah usah sikit lah, dah tengok kan. Macam sesuai je nak buat jadi beg raya ni. Kalau nak tahu macam mana rupa dia, are we ready? Kita ready? Macam mana rupa mini tote bag ini? Kita saksikan. Ouvrons la porte et sortons un moment. Ouvrons quelque chose et t'observons les troncs. S'en allèrent lentement. Réveille-toi.
Baik, itu tadi pelancaran RR Basic Tone Mini oleh Rizman Ruzaini. Ada lagi? Belum habis lagi 8 color tau. Okey, ini dia. Kita nak jemput Rizman Ruzaini untuk memberikan sepatah dua kata sikit bagi majlis pelancaran RR Basic Tone Mini ini. Silakan. Ini atas. Much kepada anda yang meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini bersama Astro Awani dan juga Jiwa SMB. So hari ini sangatlah special sebab apa? Sebab kita melancarkan mini tote bag kita. Alhamdulillah, thank you so much. Okay, mini tote bag ni adalah satu series yang mana kesinambungan daripada tote bag yang telah kita launch sebelum ni. Tote bag tu kira menjadi kita punya key produk kita lah, anchor produk kita, dan juga ramai juga yang meminta ada tak yang kecil sikit, ada tak yang kecil sikit. So ini adalah jawapan untuk anda. So hari ni special sangat kita buat koleksi ini dan juga kita tampilkan model-model yang sangat cantik ini dan juga kita sesuaikan dengan baju so that anda tahu the right colour of the tote bag. So memang setiap helaian baju ni menampilkan warna sebenar tote bag itu. Okay? Okay, by the way, thank you so much. Ada daripada program kita, Ejen RRE, ada yang menghadiri hari ini. Thank you so much pada mereka yang menghadiri hari ini. Okey, bila kita sebut pasal RRE ni sebenarnya dia adalah salah satu platform kita yang terbaru. Betul tak, Rizman? Okey, so memandangkan pada hari ini saya nak ambil kesempatan untuk macam nak memandangkan ini adalah produk-produk yang terbaru juga. So pada anda di sana boleh dapatkan produk ini dalam Rizman Ruzaini Empire. Okey, RRE tadi tu maksudnya Rizman Ruzaini Empire. So Rizman Ruzaini sebenarnya memang menyediakan satu platform ini kepada anda untuk bersama-sama dengan Rizman Ruzaini Family, kerana ini adalah salah satu orang kata usaha kita untuk memberi kepada masyarakat ataupun rakyat Malaysia bersama dengan Rizman Ruzaini, kita orang kata lebih kurang kata berkongsi rezeki. Okey. Kita melahirkan usahawan dengan produk Rizman Ruzaini, insya-Allah. Okey, bersama kami pada hari ini juga our Rizman Ruzaini Empire President Puan Nina Azrina ada kat sini. Alright, Nina. Cantik dia purple hari ni. Okay, kalau sesiapa yang berminat hendak mendaftar sebagai ejen Rizman Ruzaini, boleh direct kepada beliau atau kepada our person in charge iaitu Coach Arif. Okey, untuk inilah join Rizman Ruzaini Empire dan Coach Arif akan membantu anda membuat pendaftaran dalam Rizman Ruzaini Empire ini. Okay, basically itu adalah salah satu channel kita. Thank you so much kepada anda yang datang. Dan juga semua produk Rizman Ruzaini, bukan semualah, handbags dan juga tudung produk Rizman Ruzaini boleh didapati melalui Rizman Ruzaini Empire. Dan juga keseluruhan produk boleh didapati di laman web kami di rizmanruzaini.my dan juga di flagship store kami di Four Seasons Kuala Lumpur. Dan juga semua handbag ni boleh didapati mulai esok. Dan juga bukan handbag saja, sunglasses yang Ruzaini pakai dan saya pakai ini juga kita launch mulai hari esok dan harganya sangat-sangatlah berpatutan, khas buat anda di luar sana. Harganya hanya 119 untuk sunglasses dan juga 129 untuk handbag yang gorgeous ini. Okey. Itu saja. Itu saja. Boleh. Kesempatan nak tanya, kita tahu ada dua saiz tote bag ni. Hari ini dah boleh dibeli atau belum? Okey, special untuk anda yang berada kat sini. Hari ini anda di sini boleh beli terus. Tapi kepada anda yang kat luar kat rumah
dekat tempat-tempat lain, mungkin negeri lain dan sebagainya, boleh mula didapati esok di laman web kami ataupun melalui ejen kita Rizman Rozaini Icon. RR Icon di Rizman Rozaini Empire ataupun di flagship store kita di Four Seasons Kuala Lumpur. Kita nak tanya jugalah berkenaan dengan ejen ni kan, apabila dah ada Rizman Rozaini Empire ini, pastinya selari dengan jiwa SME 2023 ini adalah untuk memperkasakan lagi usahawan tempatan. Bagaimana tercetusnya inspirasi itu? Bagaimana ceritanya bermula? Sebenarnya memang actually benda ni bermula daripada zaman COVID lah. Bila zaman COVID tu kita tahu ramai yang infected. Everyone is infected kan. So macam tu ketika itu kita banyaklah, alhamdulillah kita banyak bagi pertolongan juga. Tapi berbentuk keuangan je lah. Tapi saya fikir apa lagi kita nak buat selain daripada just bagi duit macam tu kan. So I think memberikan peluang tu benda yang lebih baik lah. Memberikan peluang untuk mereka boost up diri mereka, untuk mereka asah diri mereka untuk menjadi seorang usahawan. Dan kami akan bantu daripada orang kata daripada kosong. Sebab apa, kita akan ada kelas bagaimana nak membuat sale, and then kita akan ada kelas grooming untuk mereka. Sebab apa? Sebab apa yang special, RR Icon ni kita nak mereka menjadi ikon, mereka menjadi duta Rizman Rozaini. Itu yang special lah. So kita adakan, kita baru mula dan juga kita tahu, kita dah buat research, kita tahu 2023 ni memang kita akan berdepan dengan inflasi dan sebagainya. So apa contribution Rizman Rozaini kepada masyarakat, dan insyaAllah kita lahirkan Rizman Rozaini Empire ni khas buat anda semua supaya anda boleh pasarkan produk Rizman Rozaini dan anda boleh menjadi usahawan di samping menjadi ikon kepada produk dan juga jenama RR, insyaAllah. Dan pada masa sama untuk jana pendapatan lah, terutamanya Obviously. rumah ataupun mereka nak lakukan yang bekerja pun boleh buat juga sebenarnya. betul, buat part time. Betul. Pendapatan sampingan. Betul. Ya. Kelebihan kat sini adalah mereka tak payah pening kepala pun. Macam dulu kita ada buat sistem ejen juga, tapi kita tengok apa saja weakness yang ada pada sistem ejen tu, kita try overcome, dan insyaAllah terlahirlah Rizman Rozaini Empire ni, yang mana mereka hanya perlu promote saja, tak perlu pun macam nak beli barang, keluarkan modal, simpan stok, tak payah. Semua pihak Rizman Rozaini akan buat. Anda hanya perlu bercantik-cantik, menjadi ikon Rizman Rozaini dan promote produk Rozaini, itu saja. Okey, itu majlis pelancaran RR Basic Tote Mini. Difahamkan ada perkongsian lebih lanjut nanti pada hari Ahad. Betul? Betul. Tapi satu, last soalan. Nak Chinese New Year ni kita tahulah, okey, ini dah keluar mini tote bag ni. Untuk raya, sikit. Ada tak teaser? Adakah ini juga sebahagian? Untuk raya actually, Cakaplah Rizman. okey, untuk raya actually memang kita banyak sangat perancangan untuk hari raya, dan insyaAllah actually kita tahu yang memang kita dah lama sangat orang kata macam pandemik 2-3 tahun kita tak raya betul-betul. Last year, first year kita raya, this year I think orang akan all out lagi, dan kami di Rizman Rozaini pun kita buat memang range yang sangat besar untuk baju raya, dan kita mengharapkan seluruh rakyat Malaysia dapat berhari raya bersama dengan jenama Rizman Rozaini this year, insyaAllah. Okey, terima kasih Rizman Rozaini atas pelancaran RR Basic Tote Mini. Bagi anda yang berada di sini, anda dah boleh beli di booth di belakang dan juga di website akan dilancarkan pada hari esok. Okey, terima kasih Rizman Rozaini. Baik, kita nak teruskan dengan acara kita yang seterusnya. Bagi anda yang dah ada berada di sini, jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi sharing session dan kita juga ada cabutan bertuah serta persembahan sebentar sahaja nanti. Tapi kalau kita dah boleh mulakan dengan session yang seterusnya, minta kru kita dah bersedia untuk sharing session, boleh? Okey, kita nak jemput ada 3 orang untuk berkongsikan kisah bagaimana mereka mendapatkan wang yang lebih, terutamanya pasca pandemik COVID-19 ini, bagaimana mereka memulakan perniagaan mereka. Kita nak jemput Adlin Yusman yang merupakan pengarah urusan Endeavour Malaysia, dan Nadir Asyafiq, pengasas bersama Delori, dan juga Syed Adam, pengasas bersama Pasta Panas. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan VT yang kita sediakan ini. High quality mentorship is really something that's at the core and at the center of the Endeavour ethos. And these are people again in the venture core who are dedicating their time pro bono
to really sit down with entrepreneurs to see how they can add value and to hold a mirror up to their business. That mentorship that it provides its entrepreneur, that mentorship is invaluable. It's really matching mentorship in terms of industry experience or general management experience or functional skills. And that's really the core of Endeavour. Baik, dengan tajuk 3 Jiwa Entrepreneur Rahsia Membina Empayar Perniagaan, kita jemput Adeline Yusman, Nadia Syafiq dan juga Syed Adam. Boleh. Silakan, mana-mana pun boleh. Okey, mereka bertiga ini akan kongsikan rahsia membina empayar perniagaan. I guess I'll leave it to you guys. Are you guys okay? Are you guys ready? Boleh cakap English ke? Boleh, tak ada masalah. Okay. Kita campur-campur. Boleh. We'll start. So, terima kasih semua orang for being here on a Friday. So, sebelah kiri saya ni is saudara saya Adam dan saudara Nadia Syafiq. Saya Adam daripada company Pasta Panas. Siapa-siapa kat sini pernah dengar Pasta Panas? Pernah makan? Oh. Alhamdulillah. Okay. And Nadia is syarikat The Lorry. So, siapa pernah dengar The Lorry kat sini? Oh, okay. So, tak payahlah nak explain apa dia orang buat lah. You all tahu Okay. So, kita mula secara santai lah if you don't mind. So, kita mula macam ni lah. So, mereka berdua ni memang very successful entrepreneurs, usahawan berjaya. Nadia dah berkecimpung dalam bisnes ni lebih daripada dah 7 tahun 8 tahun ni. So Nadia dari he's a founder of The Lorry, dah raise sebanyak 42 juta ringgit over the past 8 tahun ni, and he's now doing another round dekat Pitchin ECF atau Equity Crowdfunding. So siapa-siapa di sini ingin ada interest or shares into Nadia's company, you can still do it now. He's doing it live. So Nadia, let's start with the question to you first. Kenapa you decide to start business The Lorry ni, Nadia? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Sebenarnya saya kerja dekat syarikat kargo udara sebelum ini. Jadi sebenarnya saya nampak potensi di bidang logistik itu di situ. Dan saya nampak dan perasan sebenarnya walaupun logistik ini adalah satu industri yang berbilion ianya ditransaksikan sehari, tapi masih menggunakan metod tradisional dan lebih menggunakan email. Pada waktu itulah BlackBerry Messenger, very classic, very traditional style. Jadi kami ada satu idea yang simple, iaitu boleh tak kita just
inject sedikit teknologi dalam bidang logistik ini dan terhasillah satu idea di mana kita nak digitalkan pokok-pokok tiang lampu tu. Yang lori sewa punya signboard tu kan. Orang duk kata orang-orang pengusaha lori ni orang panggil benda tu potong papan. Potong papan di mana sebenarnya is a unscalable way untuk grow the business sebenarnya. Walaupun korang nampak papan-papan tu ada nombor-nombor, nampak macam berhasil, sebenarnya MC akan pergi tengok satu-satu dan ban satu-satu nombor ni. So fun fact lah, fun fact. So kalau korang pergi try buat iklan sebegini yang sedikit quote unquote illegal, sebenarnya tak mendatangkan hasil sebenarnya. So kita try untuk digitalkan, buat macam seperti mana My Taxi dulu buat sebelum Grab wujud. Sebelum Grab wujud dah ada something called My Taxi, kita copy sedikit apa diorang buat tapi untuk bisnes lori sewa. Dia dari segi nak mula seperti YB Rafizi sebut earlier kan, dia kata nak buat it's better to be your own boss, and I agree lah. Cuma dia semua kat sini kalau boleh nak jadi bos diri kan. Tapi nak buat bisnes kena cari dana. Macam mana nak cari dana tu kan? Mungkin memanglah banyak-banyak agensi kerajaan yang you boleh ketuk pintu minta dana. Tapi Nadir, you started masa mula-mula tu bukan minta duit kerajaan kan, you minta dengan VC. VC ni is venture capitalist. Dari segi bahasa Melayu saya tak tahu lah apa maksud VC ni. Tapi duit that is private money, not your own money, not government money. So boleh kongsikan sikit? Bahasa Melayu dia modal teroka. Okey. Modal teroka, okey. Jadi sebenarnya kami seperti mana Adin cakap tadi, kita dah mendapat pelaburan dana lebih 42 juta ringgit. Dan 42 juta ringgit sebenarnya untuk apa? Untuk kembangkan lagi syarikat kita ke satu tahap yang lain. Sekarang ni Delori kita bukan sekadar bertapak di Malaysia. Kami sudah ada operasi di Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Dan sebenarnya saya punya jualan dah lebih kepada Indonesia sekarang ni. Jadi saat ini perusahaan kita perusahaan Indonesia, Pak. Jadi bukan lagi perusahaan Malaysia. Jadi itu saya memang orang Malaysia bukan orang Indonesia ya. Tapi memang saya banyak luangkan waktu di situ. Indonesia ni memang market yang sangat-sangat besar, potensi dia sangat-sangat luas dan sangat menarik sebenarnya dia punya potensi di situ. Jadi bila kita dapat dana ni dengan harapan kita dapat kembangkan lagi, kita nak bina produk teknologi kita dengan lebih baik. Jadi memang kita mahu dapatkan dana pada satu waktu dan dengan harapan satu hari nanti kita boleh jadi profitable dan tak perlu dana lagi. Okey, tu cerita bagaimana Nadir raise duit dari modal teroka VC tadi, daripada VC International antarabangsa. Tapi dari cerita Pasta Panas, cerita dia lagi interesting. Pasta Panas mulakan bisnes mereka dari they call it bootstrapping, pakai duit sendiri kan. So Adam, after you. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam. Saya merupakan co-founder Pasta Panas lah. Okay, sebenarnya saya tak categorizekan saya ni sebagai entrepreneur yang berjaya lagi lah. Saya rasa mungkin perjalanan tu masih jauh. Dan saya nak explain sikit lah regarding saya punya journey dalam Pasta Panas ni. Pasta Panas ni started off as a gerai macam gerai stall. Bergeram ni lah. As you said tadi. Bukan donat susu kan? Bukan donat susu, tak ada. Masa tu tak ada lagi donat susu. So, back then memang kita pakai apa dia yang ada. So, macam saya dengan co-founders, dengan founder saya, dengan partner saya lain, kami berjaya mengumpul dana yang kecil. Walaupun pada masa-masa itu kecil, tapi bagi kita banyaklah juga. Untuk fork out money untuk start bisnes tu. Yang berasalnya bertumpuan untuk side income lah. Sebab pada masa itu saya pun macam YB Rafi kata tadi, saya memang makan gaji pada waktu itu. Saya memang ada fixed income, and at the same time saya nak buat side income lah untuk get additional income. Pada asalnya benda tu berjalan secara sambil lewa lah. Because at one point satu hari tu kita punya target sale adalah 40 pinggan. And buka dekat Suruhanjaya masa tu. So bila kita realise 40 pinggan kita dah buat satu hari sale, macam buka pukul 6 petang, kalau by 7, by 8 dah 40 pinggan dah habis, kita tutup. Sebab itu je limit kita. Tapi over the years, from 2015 sampai 2016, 2017, kami realise memang ada demand kat situ. Tapi sebab kami ni semua bekerja, dan pada yang sama kita tak ada innovation dan tak ada knowledge untuk upscale. Nak tahu dari segi back end, macam tadi Nadir katakan, dari segi digitalization dan how kita nak manage kita punya procurement, kita punya purchasing, kita punya accounting. So from there, saya ambil sedikit risk lah bagi saya untuk berhenti bekerja makan gaji ni, untuk fokus full time lah. Dan untuk juga mencari dana yang lebih untuk lebih membesarkan company.
which saya rasa based on apa YB Rafizi kata tadi, it is one of the best decision that I made in my life lah, because being an entrepreneur ni banyak uncertainty lah. You are exposed to a lot of risk yang not your workers will face, because at the end of the day you are the boss, kan? Everyone comes before you, kan? People have to put food on the table, but they have to prioritize them first before you. So at the same time, even though it is challenging, tapi saya rasa benda yang sangat saya bertuah lah, dan saya bersyukur kerana dapat experience ni lah. I think ini yang soalan yang saya rasa ramai orang dalam audience nak tahulah. Daripada makan gaji, mindset makan gaji tiap-tiap bulan masuk on the dot, 25, 26, 27. So bila you mulakan bisnes, you left your kerja, lepas tu you nak join full time Pasta Panas, gaji you untuk 5-6 bulan pertama ada gaji tak Pasta Panas? Ke kosong? Uish. Like I said lah, memang uncertain. There are months kosong, lambat, kadang awal, it depends. So you are exposed to that lah. Memang pada masa awal tu fikir balik, betul ke benda aku buat ni kan? Macam aku kalau dulu kerja tak kerja pun, tidur ke tertidur kat office pun, masuk juga duit dalam demand. But now, it is because you are the boss and you have to figure out lah. Kena fikirkan cara untuk menjana duit dan untuk meningkatkan sale company. So every day tu ibarat obstacle lah. Dari segi marketing, dari segi supply chain, dari segi operation, semua macam-macam obstacle yang saya lalui lah. Dan saya rasa sampai sekarang, saya masih belajar untuk menjadi lebih baik daripada sehari sebelumnya. So daripada 5, dia mula daripada 1 dekat Subang, 40 pinggan sehari semalam. Sekarang berapa kedai outlet Pasta Panas? Alhamdulillah sekarang tahun lepas tahun 2022 kami fokus untuk penetrate luar Klang Valley lah. So sebelum COVID kami ada 5 kedai, and alhamdulillah masa COVID tu kami membuat keputusan untuk ambil risiko untuk buka lagi kedai, disebabkan masa MCO tu kami rasa kami tak dapat tap the delivery market disebabkan orang tak boleh keluar dan orang tak boleh delivery kan, tak boleh order. Jadi kita buka bukan untuk forsake nak bagi orang datang kedai, tapi untuk bagi peluang untuk dia orang deliver kepada customer-customer yang di rumah lah. So alhamdulillah sekarang dah 2023 and kita dah ada 27 outlet lah throughout Malaysia lah, alhamdulillah. Ada a lot of fans here. Okay, cakap pasal MCO atau PKP atau lockdown lah di seluruh dunia kan. Nadir, how was your experience masa tu, time PKP? I mean, lori masa tu berkembang dengan pesat. Lepas tu kenalah lockdown pula. Macam mana cerita naik turunnya bisnes? So alhamdulillah sebenarnya logistik ini adalah essential services. Jadi alhamdulillah kami kurang terkesan berbanding dengan bisnes-bisnes lain, contoh macam pelancongan dan lain-lain lah. Dan in fact-nya double whammy, dia adalah essential service dan kita sebenarnya antara servis yang kita lakukan adalah penghantaran untuk syarikat-syarikat e-commerce. So pada waktu itu semua orang tidak boleh membeli di kedai-kedai dan shopping mall sebegini. Jadi mereka beli di mana? Online. Jadi memang kita benefit pada waktu ini dan in fact revenue kita, jualan kita all time high di waktu 2020 dan 2021. So sekarang ni kita dah keluar daripada fasa nak masuk dah endemik dah, sekarang back to normal lah kan kita kata, or whatever normal is sekarang. How do you see the future of perkembangan? So the lori sekarang is in Malaysia, Indonesia, Thailand. Okay. Di manakah arah tuju the lori over the next maybe 2-3 tahun ni? Jadi memang sekarang ni kita akan banyakkan fokus kita kepada Indonesia. Kerana Indonesia ni memang satu pasaran yang sangat-sangat luas. Logistiknya saja 300 billion US dollar market size dia lah. Dan dia punya market tu walaupun besar tetapi dia fragmented, Adlin. Fragmented tu maksud dia ada peluang-peluang niche, ada peluang-peluang dan jurang-jurang yang boleh kita cuba selesaikan di negeri-negeri yang Adlin pun tak pernah dengar. Pernah dengar Banten tak? Banten. Pekalongan pernah dengar? Palembang pernah dengar? Palembang pernah dengar lah. Palembang sebab dalam kita punya buku teks. Sebab tu you tahu. So negeri-negeri sebegini walaupun nampak macam kecil tapi sebenarnya potensi dia masih besar. Jadi sebenarnya saya nak saran semua usahawan cuba explore market Indonesia macam mana. And cuba tengok ada tak ruang-ruang yang boleh kita copy paste kita punya solusi untuk ke sana. Of course, kena localize sedikit. Tapi saya yakinlah memang ada penerimaan produk-produk dan servis-servis yang datang daripada luar negara di bumi Indonesia. So dari segi
nak jadi jago kampung senang lah, kita jadi champion kat Malaysia kan. And ramai orang cakap dari segi bisnes, jadilah jago kampung dulu sebelum you expand to another market. Bila you decided masa early days of Lori, you rasa okay, I dah okay, Malaysia dah boleh kau team, sekarang nak cuba expand to another market. Bila you tahu, and dah lah kita orang Malaysia kan, at the end of the day, different market, different flavour. Orang Indonesia tak semestinya sama macam kita, dan sama lagi Thailand cakap bahasa pun bukan bahasa kita kan. What made you decide which country, satu, and bila you decide nak berkembang? Mantap soalan ni, kena dengan aku punya konten TikTok. Okay, FYI siapa nak tengok saya punya konten TikTok bolehlah pergi ke Nadir Ashafiq. Anyways, sebenarnya kita pun tak tahu sebenarnya negara mana kita nak kembangkan kita punya empire perniagaan ni. Sebenarnya kita buat eksperimen. Jawapan dia eksperimen, kerana memang kita tak tahu pun sama ada Indonesia boleh pergi atau tidak, Thailand boleh pergi atau tidak, Singapura ataupun Philippines boleh pergi atau tidak. Kita memang buat eksperimen terlebih dahulu. Dan eksperimen kita, seperti dalam konten TikTok saya kata saya buka perniagaan di luar negara tanpa syarikat, tanpa bank account. Macam mana tu sebenarnya? So the whole idea behind this of course adalah eksperimen. Kita buat dalam fasa 1 bulan atau 2 bulan pertama. Di mana ideanya adalah, boleh tak kita pergi ke market itu, hire orang sebagai consultant terlebih dahulu. Tak payah buka syarikat, tak payah buat offer letter yang proper. Hire consultant daripada Malaysia. Minta dia orang buat kerja-kerja apa-apalah, tak kisah business development ke, customer service ke, cari driver, cari supplier ke. Kemudian ujung bulan, TT duit kepada mereka. Dulu nak TT susah, nak kena pakai CIMB TT transfer. Sekarang ni macam-macam jenis produk ada, Adlin, ada Money Match, ada Wise.com, ada Western Union, semua boleh klik-klik-klik terus sampai duit. So itu satu. Digital marketing pun kita boleh buat dari Malaysia. Pergi ke Facebook, pergi ke Instagram, pergi ke TikTok, setting je, saya nak target rakyat Indonesia. Right? Terus boleh kita test dan eksperimen sama ada produk kita ni boleh pergi atau tidak dekat Indonesia. And then once we feel sebenarnya ada potensi, ada sedikit traction, barulah kita laburkan duit, barulah kita laburkan masa untuk set up company, set up bank account, set up find investment. Itu sebenarnya kita punya thought process. Tak perlu nak fikir terlalu complicated, nak kena ada business yang besar-besar, modal yang besar-besar at the early stages. Eventually confirm, tapi pada waktu awal test dulu, eksperimen dulu. Okay, I like that. Thank you follow Nadir Ashafiq di TikTok kalau yang tak ingat tu. Tapi cakap pasal social media, that's true. Okay, plug Astro sikit lah, because Astro is a big media company. Zaman-zaman sekarang, betul lah. Zaman-zaman dulu you beli billboard, you beli paper ad, atau you beli advertisement on television, right? So Pasta Panas, as we spoke semalam, has invested quite a bit on dia punya marketing tau, internally. So dari segi nak differentiation lah dia panggil kan. Because kita orang Malaysia, pasta is not our first choice of food kan. Nasi lemak, roti canai, kari pap tu standard lah kan. Macam mana you target you punya audience to buy Pasta Panas? Okay, harga lain daripada harga lah. I mean, harga you memang berpatutan. I eat it all the time. Macam mana you nak target, then who do you target? So actually, good question lah. I think good question. Number one is because tadi Rafizi ada kata regarding digitalization, which is also data. So kami rasa over the years, with working with Grab dengan Foodpanda, kami ada banyak akses kepada data lah yang kami dapat tahu dari segi kita punya customer base tu at what age, what gender, and to our surprise sebenarnya kita punya majority customer is wanita. Berapa peratus? I think about 70. Terkejut jugalah at first kan, tapi itulah alhamdulillah. Kita orang lelaki tak makan pasta ke? Itulah, tu terkejut juga tu. So, okay, back to the point is that I think a lot of our marketing initiative sekarang is based on data, definitely. In terms of, our online marketing, in terms of kita buat video, TikTok ke, promotional for our new products. So, a lot of things macam over the years, kita ni sebenarnya berpandukan McDonald's sebenarnya lah. Pasta Panas ni punya goal was to be the pasta version food chain of McDonald's. So, when you look at McDonald's, memang dia orang ni paling pandai lah dari segi marketing. Macam dari 1 tahun tu dia ada seasonal punya produk. They have Prosperity, they have GCB, Samurai and so on so forth. So kita punya goal was to try to implement that thing in our line. Because I feel like customer cepat bosan kan. Kalau you makan aglio olio 1 tahun, mesti you jelak. Betul tak? You want to try aglio olio with, for example macam kita last year for Ramadan, what we did was we did Pasta Panas 3 budak gemuk.
So kita try to implement pasta tu with their kicap punya sauce tu, and we did a pasta dish lah. Which sebenarnya if you think about it memang pelik kan. Kau makan spaghetti dengan kicap kan. So macam so masa food tasting tu initially I thought kita lah semua dengan partner-partner semua macam tak laku ni kan. Baik aku bawa mi goreng je. Lepas tu bila try tu it worked. Memang adalah rasa kat situ. So the main goal of Pasar Panas punya our slogan is endless possibilities. Is trying to bridge the gap between international cuisine to cater to the local market lah. Which being in Malaysia lah. Kita nak infuse fusion Malaysian punya dishes tu dengan kita punya pasta tu. Yeah, so that is our main goal lah. You sebut McDonald's tadi kan. So McDonald's kita zaman-zaman 80-an tu franchise is very famous. Semua orang tahu franchise macam-macam lah, Wendy's lah, Grandy's, McDonald's, Pizza Hut. Tapi zaman sekarang kita tengok most of these brands dia nak own balik. Starbucks is by Berjaya. So dia tak nak franchise kan. So macam Pasar Panas pun walaupun you ada franchise, most of your outlets is ours, yes. Yeah. Kenapa So because of course at the day is the numbers lah. I mean, given Adi, I think you have your experience kan in terms of your fundraising. At the day is the numbers that matters kan. So when you own more corporately owned outlets, the bottom line is higher. So therefore it creates more avenue lah. Lagi banyak peluang lah untuk kamu mencari dana daripada VC ke, daripada government body ke macam tu. Okay, so I tak nak dengar. Okay, ingat hilang kejap tadi kan. Risau pula. So dari segi sebagai minda usahawan ni sebenarnya stres sebenarnya. I dengar you cakap at the beginning tadi. You nak kena bayar gaji staff. Gaji you jangan harap lah, last lah selalunya kan. Semua orang kena okay, OPEX kena bayar kan. Macam mana you kuatkan minda to manage stress not just daripada luar. Memang standard lah, you punya competitor tu biasalah. Dalam you punya team pun ada yang leave the job, and then you nak kena handle, attrition, nak kena hire orang baru, nak kena train. Macam mana you handle stress? Bermacam-macam, bertubi-tubi stress. Okay, kita mula, I ask the question to you first, Nadir. Because you lagi best. You ada orang kat Indonesia, lagilah perangai lain, Thailand perangai lain. Sebab tu usahawan ni kita memang kena biasa diteranjang, ditumbuk, di semualah disisihkan lah. Semua kena rasa. Sebab usahawan ni memang itu asam garam dia, iaitu bila mana staff resign, bila mana customer complain, supplier tak suka dengan kita, investor marah-marah dengan kita, of course business down, semua ni benda yang kita kena lalui. Tapi apa yang penting sebenarnya adalah dia punya circle. So your circle ataupun your close group of friends sebenarnya memang memainkan peranan yang sangat penting. Kerana, ini boleh kita share lah sebab Endeavour tak bayar saya, tapi Endeavour ni sebenarnya dia adalah satu organisasi untuk usahawan sebenarnya. Dan saya selalu cakap, diorang ni macam satu eksklusif club. Di mana nak masuk tu kena go through macam ritual-ritual. Kena masuk je, kena interview, ada sesi mentorship, kena lalu dipanggil local selection panel, kena berjumpa dengan mentor-mentor dan pitch. Lepas tu kena pergi international pula. Macam saya sendiri, kami pergi ke Jepun. Dan panel-panel yang melihat kepada company kita adalah orang dari Egypt, orang dari Turki, orang dari South Africa, orang dari Amerika. They look at our business, lepas tu dia nilai sama ada kita ni layak atau tidak untuk masuk dalam Endeavour punya group. So bila dah masuk tu bolehlah kita dapat network diorang, mentorship diorang. Tapi kawan-kawan saya semua banyak dari Endeavour. Jadi bila kita sedih, kita nak shoulder to cry on, nak menangis-nangis, kita boleh menangis dengan orang-orang yang sekufu ataupun sehaluan dengan kita. Kalau kita nangis dengan orang yang tak faham kita, buat apa kena nangis bersama dengan usahawan. So Adam kalau nak nangis dengan saya rela memberi bahu. Nanti ambil nombor you lagi. So actually good point lah. I think betul lah apa Nadia cakap. Entrepreneur ni memang ibarat punching bag lah. Kalau tak sedap, the first thing orang cakapnya, entrepreneur ni lah. Kenapa? Awak business owner kan? Kenapa makanan tak sedap? Investor akan tanya, kenapa sale drop? Orang akan tanya, why is it that your quality is like this kan? Betul, orang kata kalau awak down, memang awak akan down seorang-seorang. But what is important, macam Nadia kata, is to have a very strong team lah. So macam Pasar Panas ni sebenarnya, kita punya management team ni ibarat keluarga lah. Kita berkawan daripada kecil.
So for me, saya rasa bila awak bekerja dengan orang yang dah lama, the level of conversation and communication tu sangat tinggi. Maksud saya macam bila saya kerja makan gaji dululah. Saya dulu kerja KPMG sebagai consultant. Saya rasa company macam tu, corporate ni tidak ada level of communication yang optimum lah. Because macam when you talk to your boss tu, bila cakap dengan boss tu, kadang-kadang kita nak cakap certain things tapi tak berani. Disebabkan level of hierarchy tu, kita bukan sebab respect, kita memang tak berani lah. Just memang mindset kita, tak boleh cakap macam bos, apa ni, sampai pukul 7 malam kerja. Kan 9 to 5 job kan. Tapi tak berani cakap. So kita pun okay je. So for us at Pasar Panas ni, the best optimum level of communication ni is when you are really open. Tak kisah level awak ni, executive ke, senior exec ke. If you have a problem, bagi tahu. Kalau awak tak bagi tahu, tak ada orang akan tahu dan kita tak boleh menyelesaikan masalah tu. That's why I make it a point with our workers, staff yang dekat outlet pun to go down and understand what they go through kan. Kadang-kadang dia orang bukan tak nak bagi tahu sebab some people are introvert, ada yang extrovert, ada yang terlebih nak cakap pula, ada yang tak berani cakap because cuma diri je, tak ada sikap nak untuk take initiative to tell people apa sebenarnya masalah dia. So kita kena ambil kesempatan lah. Sebagai seorang entrepreneur and boss, I feel that you have to manage your people very, very well kan. Because at the end of the day, these are the people that gather all the sales for you kan. These are the people, are the foundations of your business. Without them, tak ada apa lah. Kalau you tak kisah pasal dia orang, imagine. So bila you mulakan bisnes, tahap awal-awal dalam 5-6 orang tu senang lah nak handle kerenah-kerenah staff. Pasal you small tribe kan. And this is a problem, most companies at scale ada isu Bila you dah beratus orang, culture tu dah lain. So, okay, you at 50, Nadia, you berapa orang sekarang? 150. 150 orang. Berapa Indon? Berapa Indonesians? Berapa Thai? Berapa Malaysian? Can say half-half lah. So half-half, right? So different culture kan? So, everybody sebagai founder masa mula-mula over a pizza box kan, kita orang boleh lepak ramai-ramai, discuss, friends. Macam you kata lah, no issues to raise problem pasal you kenal semua orang. Bila dah 150 orang, yang bawah sekali tu, dia kenal you kenal dia tak tahu. Kan? How do you maintain the culture tadi? Itu memang berlaku sebab kadang-kadang, in fact, di waktu COVID kan kita tak masuk office. Bila mana saya masuk office, saya kata ni siapa kan. Sebab diorang semua masuk di waktu COVID, di waktu work from home. So saya pun tak pernah berjumpa dan tak pernah berinteraksi dengan mereka. Jadi of course di waktu endemik ni saya cubalah untuk mengenal mereka dengan lebih lanjut. Tapi culture tu sebenarnya very important, di mana culture ni satu bedrock untuk company yang nak go $10 million, $100 million and above. Kita kena ada strong culture di mana untuk kami simple je, kita menggunakan huruf daripada The Lorry itu. So L adalah kita nak menjadi seorang legend, legendary. Apa kita buat, kita kena fikir benda ni boleh tak ia menjadikan kita sebagai seorang legend yang boleh diingat. Maknanya kita punya impact tu terlalu banyak sampai boleh jadi legend. So itu benda yang kita terapkanlah kepada setiap team member kami. Of course ada obsess, rapid, buat kerja laju, respect with team members. And yes we can. Why yes we can tu maknanya setiap mana ada kerja, ada tugasan, kena cakap yes, tak boleh cakap no. Kena ada yes and can do spirit lah, so to speak. So saya cuba ulang benda-benda yang harap staff dua orang ni faham lah. So dia orang ni staff you, patutlah duk TikTok duk you ni nanti. Harap dia orang dua ni faham, nanti saya akan tanya. Betul atau tidak apa yang saya cakap ni. Untuk Pasar Panas, Adam? Interesting. Actually, one of my founder actually has this very interesting concept lah. Bagi dia rasa kita ada management team. Management team ni yang dekat office lah, yang handle the high end punya operational side. So we have our team dekat outlet, which is the staff lah. So we implemented a policy where everyone has to try out how it's like to be at the outlet. Because half of the people yang kerja kat office ni, HQ ni kan, tanya, kau kerja Pasar Panas, kau tahu tak kita jual apa? Tahu. Tapi bila kata, itulah kadang-kadang tengok staff ni kan, macam malas, tapi okay, tak apa. Kita buat polisi, everybody in the HQ has to go down to the outlet and work once a month. Jadi cashier, mop lantai, masak, macam pekerja biasa. Then you can value the people more. So the biggest issue in a company is people don't value each other. Dari segi atas tak value orang bawah pun tak value orang atas.
So there has to be a certain level of valuation of each other. Therefore, you can communicate better and the company will grow much more healthier. You dah bawa lori ke Nadir? Dulu ada kan? Ini lain sikit sebab of course syarikat seperti Pasta Panas, syarikat yang lebih B2C, contoh saya jual produk ke apa ke, senanglah saya nak cakap macam itu. Tapi dengan dua orang staff saya ni macam mana saya nak cakap, kau kena bawa lori. Susah sedikitlah. Nak minta dia orang pindah rumah pun setahun sekali. Jadi sedikit sukarlah. Tapi of course kita akan kadang-kadang minta dia orang pergi ke warehouse. Sila selami dan fahami macam mana orang-orang warehouse bekerja. Jadi kadang-kadang dia orang adalah kena kerah sikit untuk kerja di warehouse. Saya pernah kerja restoran, so saya faham orang restoran. Jadi memang sampai sekarang saya tak pernah marah orang restoran. Sebab saya tahu kalau saya marah dia, takut dia akan sabotage makanan saya. Actually that's actually not true lah. But I understand what he means. Tapi sebenarnya masa turun outlet kan, one interesting experience saya face ni, kadang-kadang dulu saya order Grab lah. Saya order makanan McD ke apa kan. Kadang-kadang setengah jam, 45 minit. Penuh otak macam, apa lama sangat ni kan? So kita tak tahu nak salahkan rider ke, nak salahkan, but often than not, we will salahkan the rider lah. Kan? So when I'm in that position dekat kedai tu masak, punyalah banyak order masuk kan, on Grab punya machine tu, pom, kan, receipt tu bergulung-gulung, tak sempat nak susun pun lagi. And being management yang memang tak buat benda ni on a daily basis kan. Memang kelang kabut dah, tak basuh betul-betul lah, tunggang terbalik lah. Kerana ada dish tu kan. Sorry lah kalau ada yang dapat tu, masak, rebus pasta, lupa nak letak sos, letak pasta je. Bungkus-bungkus, dah. Pasta je. Betul orang tu kata dapat pasta je. Cakap dia, so, it is very important lah to maintain a SOP in your business. And it doesn't apply just to F&B lah. For Nadir pun, I'm sure he has a SOP that he's implement in his business because it's very important. It maintains a lot of quality control. Customer cari kau kat Facebook ada? Oh ya, ada. Okey, kita sama. Okay, ni soalan cepu mas sikit lah. Mindset masa early days, macam mana you nak manage proses your day to day. Ni penting kan, ni dua-dua ni founder CEO Day to day mindset masa company tu still berkembang masa that early stage to at scale or scaling faster. What is the difference to your day to day, Nadir? From where it was 8 years ago to hari ni? Okay. So saya selalu cakap, dulu di waktu awal Delori ini memang kita buat semua benda. So our logistics ni nampak macam simple, tapi actually banyak pembahagian dan banyak segmen dia. So kita selalu cakap, kita ni macam everything to everyone. Semua benda nak buat. Tapi 2018, 2019 kita dah start to focus. So kita nak jadi something to someone. Sebenarnya fokus ni benda yang saya kalau nak sarankan kepada usahawan-usahawan baru, memang terapkan satu mindset untuk ada fokus. Kerana kalau kita ada shiny object syndrome, benda baru masuk kita nak buat, benda tu memang tidak akan mendatangkan hasil kepada kita. So bila mana kita fokus ni, bukan sekadar kita fokus in terms of produk yang sedia ada, fokus kepada sejenis customer sahaja, fokus kepada certain market sahaja. Sebab kalau kita tak jadi big fish in a small pond, it's very hard for us to become a big fish in a big pond. So kita kena jadi big fish dalam small pond dulu. Ikan besar di lautan ataupun di kolam yang kecil, baru kita lompat ke kolam yang lebih besar. So cari niche market, cari that smaller opportunities, and then bila dah besar, bila dah scale, baru kita melihat kepada peluang-peluang yang lebih besar. Kadang-kadang, sorry, I'll get to you kejap. Kadang-kadang you cakap macam tu, you cakap you punya management team kena dengar macam gitu kan. Tapi pula datang investor kata, Nadir, tengok you punya competitor buat macam ni, kenapa you tak buat? Kita kena argue lah dengan diorang. So yeah, sure, investor kata, go for market yang lebih besar, kolam yang lebih besar. Yeah, but the burn, the losses, the kind of resources, infrastructure and network that you need to build is much bigger. So dengan resources yang ada, kita tengok, okay, this particular niche market kita boleh masuk. So kita tak boleh buat semua benda kerana kita sebagai SME ataupun PMKS ni memang kita tak boleh buat semua benda. Kita ada limited resources. Kena fokus. So nak kena manage jugalah kadang-kadang invest pelabur, kena manage kerenah dia orang. Kadang-kadang dia orang fikir, dia orang dah letak duit, dia orang nak tarik duit balik keluar secepat mungkin kan.
So kadang-kadang you fikir sebagai usahawan, of course in the case of Pasta Panas, you're going to fundraise soon, you pun akan tahulah. Kerena-kerena investor dah masuk board level pula, jadi board director. You know, dah letak duit cakaplah besar sikit kan. Macam mana you nak manage kalau ada macam difficult individuals yang nak juga kepala dia, dah lah dia letak duit. Kalau letak lead investor, investor yang letak paling banyak, small investor you boleh handle. Kalau lead investor tu macam mana? Kalau ada kerenah yang against your vision of the company. Of course, bila mana kita buat fundraising ni, kita memang ada kita punya strategi and our vision. Of course, ada strategi and vision yang kena dengan tekak investor A tapi tak kena dengan tekak investor B. So there's no choice. We have to find investor-investor yang berfikiran sehaluan dengan kita. Kalau mereka mahukan bisnes yang do mass business, you know, do motorcycle, kita tak buat, kita buat lori. So kita kena cari investor-investor yang suka kepada lori. Seperti itu. So find the right investor first. Find the right investor. Bukan tukar bila dah masuk dah terlambat. Tak boleh, susah. So advice to you. Yeah. So dia macam Hotel California, when you can check out anytime you like, but you can never leave. I think what you were saying, I think I will probably get towards that phase of the company. But I think I agree with Nadila. I think you must accept the differences of opinion, not just in your investors, but as well as in the board members juga. You know, it is a lot of give and take, and about coming together and to meet in the middle. Because everyone doesn't please everyone. That is normal. You cannot expect, I cannot please you and you may not please me, often not. So it's about coming together and meeting in the middle lah. Okay, so I nak go down a bit more intimate sikit lah. Berapa banyak pasta you ada dalam dia punya menu hari ni? Uish, banyak. Kita ada pasta lagi, nasgor lagi. Nasgor terpilo. Pasta saja, how many types of pasta you ada? Ui, 13 juga. Masa you mulakan bisnes tu, berapa jenis pasta you ada? Uish, 5 je kot. Aglio olio, bolognese, arrabbiata, carbonara. Okay, so ni dari segi... And creamy tomato. Okay, detail sikit kan. Kalau dalam 13 tu, I ingat guys, jumpa one ice cream punya company kat Malaysia, dia kata I ada 20 flavor. Tapi yang jual vanilla dengan coklat juga. Betul, itu memang betul. I definitely, from experience, it's true lah. Tapi tak adalah kita macam 13 tu 2 je. Kita memang ada, kita segregate based on top 3 and the average. And of course, every year kita akan buat postmortem lah. Dari segi kita punya products tu, kita ada our own product team yang buat R&D. So kita akan tengok macam based of 2022, we see this is the trend. Apa yang kita rasa yang memang akan sentiasa jual and apa yang memang jarang orang beli. Then from there, we can try and remove them from the market and create new offerings lah. So from the perspective of yang you punya buyer lah, macam you dapat data daripada Grab sekarang kan. Kadang-kadang dalam Malaysia ni pun kita lidah daripada KL, Terengganu, Kelantan lain. Kan? Betul. So mungkin dekat Kelantan maybe arrabbiata ke alio olio ke yang does well, kat KL mungkin bolognese kan. Betul. And then you nak kena handle distribution lagi kan. Macam mana you nak for example macam you tengok KFC dia punya menu dia simple je. Hot and spicy, original, sometimes ada some raya festival ke kari ke kan. Yes. Because lagi banyak you tambah dalam menu you, lagi complicated you punya back end kan. Betul. So how do you know what's the sweet spot? Is 13 hari ni sweet spot or you nak tambah lagi? So it's not about tambah but more of replacement lah. To replace whatever we have now. So dari segi tekak tu sebenarnya one of the biggest challenges that we had dulu ialah dari segi level pedas. So macam aglio olio tu generally memang ada pepper lah, ada hitam semua kan. Lepas tu ada chili flakes. Kadang-kadang kita, because masa kita ada 5 outlet dulu, quality memang kita boleh control sebab 5 outlet kan. Kita nak pantau pun senang. So bila kita ada 27 outlet tu, we realise we face challenges lah dari segi quality. Ada outlet ni pedas gila. Dia sampai pedas gila, bila kita pergi turun outlet, kita tengok Grab order tu, orang tu kata aglio olio, remark, tolong bangang bagi pedas sangat. Kalau awak bagi pedas macam dulu, saya mampus macam tu. So bila baca macam tergelak je, betul orang tulis macam ni. So when you go down, boleh tengok kan, kita dah ada measurement. Like I say, SOP. Kita tahu berapa scoop chili flake ke apa. Bila kita tengok, ada yang mungkin terkilan terlepas kan. Letak 2 sudu. Mau tak menangis customer tu. So, and then we realise this year, last year lah, when we tap luar Klang Valley, masa awal-awal tu macam Nadir kata lah, masa when you ask Nadir kenapa dia masuk pilih Thailand, kenapa dia pilih Indonesia. Base is what base? Dia kata eksperimen. Itu benda yang betul lah. Macam kita masuk Kelantan. Masuk Kelantan dan fikir, makan ke pasta ni kan?
cakap dia orang, okay, why don't we just give it a go, try je. Dan kebetulan kita tengok luar Klang Valley ni memang the demand is there. Memang lagi tinggi demand dari segi dine in dengan take away juga. So jangan pandang rendah lah sebenarnya orang Pantai Timur ni, memang ada kelas. Memang ada kelas. Okay, dari segi eksperimen, kita masa company tu tengah scaling awal-awal, inovasi tu senang, kecil. You nak eksperimen hari ni, besok dapat result. Bila dah besar, especially your stage Nadir, macam mana you nak allow eksperimen? Satu, second, do you allow orang-orang bawahan pun boleh buat eksperimen? And how do you manage to not, like, as Facebook says, go out and break things? So untuk produk-produk yang macam dah lebih stable, yang kita tahu dah boleh dapat revenue, yang ini innovation dia kita akan try to do more macam smaller experiment. Jadi kita tak akan kacau yang flow sedia ada, kita akan mungkin buat extra services, new services, mungkin buat page baru sahaja. Bila betul-betul berdasarkan data, tengok macam ada demand, baru kita terapkan ke the new page. Contoh macam something called very simple house moving package. So package ni kita ada dekat Singapore, tapi kita tak buat kat Malaysia. So we thought about it, why not kita replicate apa yang kita buat di Singapore di Malaysia, di mana ada package, di mana tekan satu butang je, ada lori, ada manpower, ada assembly, ada wrapping, ada segala macam servis lah. So it's just one button. So lebih mudah dan lebih convenient. Dan benda ni memang kita buat berdasarkan eksperimen. So itu adalah satu option. Tapi kalau macam produk yang betul-betul baru dan servis baru yang memang tak related langsung dengan servis sedia ada, saya kata go crazy. Just do whatever possible untuk dapatkan sedikit traction and collect as much data as possible. Itu yang penting. Kita kena collect data, lepas tu kena iterate. Iterate itu maknanya kita kena tengok apa yang kita boleh belajar, dan daripada situ kita create a new line of service or new product. Regardless dekat mana dia orang ada dalam carta organisasi. Doesn't matter. Saya memang suka menerima idea-idea daripada staff-staff yang eksekutif, dan saya pernah dapat feedback daripada customer service eksekutif pun. Dia datang kepada saya, meja saya tu, dan kata okey, kita patut buat sekian. Saya terima. Tak adalah macam terlalu hierarki, sebab saya punya office tak ada bilik. Boleh tanya dua staff ni. Saya tak ada bilik. General manager saya ada bilik, saya founder tak ada bilik. So datang je lah ke meja saya dan bagi apa-apa pendapat dan juga saranan. Saya nak bawa balik tadi cerita sebagai company ni B2C, so they serve customers directly. Horror story lah yang paling yang awal-awal ke sekarang ke yang buat you terkejut sekejap, betul ke macam you kata makan sampai mati kan, pasta pedas tu kan. Stories, horror stories, but also maybe something funny that you learn from it and you rasa okay, nasib baiklah dia bagi review sebegini, dan you akan ambil sebagai iktibar lah and to improve your processes forward. Any interesting stories Nadir? Ya, banyak. Of course pada November 2020 kita dilanda satu Black Swan event. So benda yang boleh jadi can go wrong, went wrong. So macam-macam sistem error, masalah daripada segi pembayaran, masalah daripada segi driver, semualah. Jadi bila benda ini berlaku, sebab kita buat penghantaran untuk syarikat-syarikat e-commerce. Jadi pelanggan-pelanggan beli barang, dia expect barang dia 2 hari ataupun esok. Tapi pada waktu ini memang kita tak boleh keluar barang daripada warehouse atas sebab-sebab tertentu. Jadi memang kita quote-unquote peram. Ini terma yang orang Malaysia suka guna. Janganlah bang peram barang saya lama-lama dekat warehouse tu. So tak ada peram-peram lah, tak ada, kita tak peram. Memang kita ada sedikit masalah operasi. Jadi memang apa yang berlaku pada waktu tu memang seminggu setengah barang tak keluar. Mulalah dia orang attack social media, dan bukan sekadar social media company, bukan sekadar social media saya, Instagram saya dihujani. Instagram isteri saya pun kena. Dia kata, puan, bagi tahulah kepada husband puan tu, janganlah peram barang saya lama-lama. So macam itulah. Dia orang marah lah. Saya faham kemarahan itu, tapi memang waktu tu memang Black Swan event. Memang saya kena cuba selesaikan masalah, tak boleh buat apa-apa. So memang kita dapat selesaikan masalah tu eventually. But pada waktu ni memang saya mimpi parcel. Seminggu dua ni saya mimpi parcel, mimpi customer marah, mimpi parcel. So satu pengalaman yang quite interesting, dan alhamdulillah tak diulangi lagi. So banyak yang kita belajar, banyak yang kita buat daripada segi fail safe, daripada segi SOP untuk pastikan ianya tidak berlaku lagi. Cukuplah kena condemn sekali.
Interesting. Okay, saya punya experience yang horror, saya rasa tak specifically related kepada kerja lah. Okay, I would say related lah. Tapi 2021, banjir yang besar lah. I think semua orang pun tahu kan banjir itu kan. Shah Alam pun boleh tenggelam. Terkejut. So, kita when we got the call pagi itulah, masa the first flood tu, we got calls from kita punya pekerja. Kata, oh saya tak boleh datang kerja. Cakap kenapa? Usually the first thing is when we always think that when staff don't want to come to the office is because one they're sick or one they don't want to come to work. So but then we want to know lah what is the reason. So bila tanya, oh our housing area tenggelam. You know, I lost my house, I lost my car, kan terperangkap terbumbung semua. So majority of our outlets coincidentally were within the vicinity of the particular flood lah. Daripada pekerja yang duduk kat Hulu Langat semua. So memang masa tu was quite scary because banyak outlet kita tutup. Sebab yelah, then and there pekerja tak ada datang. So tak ada manpower and HQ pun tak cukup manpower untuk turun. So we had no choice but to tutup lah. So memang sale pada waktu itu memang scary lah. To be honest, kita pun agak ragu-ragu lah because you know as an entrepreneur you have to think about your salary semua. But at the same time like I said lah, being an entrepreneur it goes beyond your business. You must really look down to your people and understand them from outside of your business and how you can help them. So kita, what we did was, instead of focusing on how to get more sales, we decided to help the particular staff yang that were affected lah. So what we did a round of funding for flood victims. So we got about 40,000. So me personally dengan my team dengan management semua, we managed to gather a few pickup trucks. So we went to not only to help our staff yang terkandas kan dekat Taman Seri Muda, dekat Hulu Langat, we went all the way to Banting as well as all the way to Temeloh juga, yang mana tempat yang memang sampai air sampai paras-paras sekolah rendah semua. So it was indeed a very emotional experience bagi saya, and saya rasa memang benda-benda macam ni, rezeki for me saya rasa ni di tangan Tuhan. And whatever you do end of the day, kalau Allah kata nak jadi kan. So you must make sure you protect and you protect your people that work for you, not just in the office but outside the office juga. Okey, dengan tu saya rasa kita dah sampai masa atau dekat penghujung. So kita buat macam inilah, satu nasihat daripada Adam dengan Nadir kepada rakan-rakan kita di audience di sini di auditorium, whatever this is, this mall. We're also live on Facebook. Now you're telling us that? Oh, we're live? Oh dear. Thank you. Hello everybody on Facebook, yes. Ada soalan, Nadia Syafiq TikTok. Okay. So last nasihat untuk rakan-rakan kita di sini dan di Facebook. Daripada kedua usahawan berjaya kita di sini. Belum berjaya lagi. Tapi sekarang ni kita tahu yang perjalanan sebagai seorang usahawan ni memang ada liku-liku dia. Memang cabaran ni sangat-sangat besar. Nak fikir macam-macam, nak fikir, kita bukan fikir pasal diri sendiri sebenarnya. Kita memang fikir pasal orang lain dan kita fikir pasal staff-staff kita. Macam mana nak pastikan kita ada cukup cash flow untuk bayar gaji kita setiap bulan. Ini benda yang hari-hari kita duk fikir. Kadang-kadang sebelum ni saya mimpi pasal, kadang-kadang saya mimpi macam mana nak bayar gaji. Pun ada mimpi-mimpi juga. Jadi kita sebagai usahawan ni kena persistence tu kena ada. Maknanya kita kena sentiasa ada satu semangat untuk daya ketahanan. Tak boleh menyerah kalah. Biarlah macam lipas sekalipun, dipijak-pijak, tak boleh mati. Itu adalah satu semangat usahawan yang kita perlu ada. Lipas Okay, I think dari saya rasa ketabahan lah, perseverance. I think macam Nadia kata, sebagai entrepreneur, banyak benda yang kita fikir kan, bayar gaji semua. Tapi at the same time, always remember what made you who you are today kan. Your journey, nobody goes through the same journey. So whatever you've gone through, you deserve it. Even though there are ups and downs, tapi God put you there in the first place kan. And you are willing to go through and sacrifice yourself to put others ahead of you kan. So I think be very proud lah of what you are doing, and you are creating a lot of opportunities not just for yourself but also for people who are working for you in terms of jobs semua. So be very patient and tabah, kuat semangat. Kadang-kadang orang akan try downkan awak, so kena semangat sikit lah. Jangan menyerahkan lah. Jadi lipas. Jadi lipas. Untuk Jadi lipas. Kalau orang tu pijak, tak elak mati. lah.
Betul lah, Kenapa elak. tak bagi kita Jangan bijak? mati. Elak, boleh elak, betul tak? Okay, dengan itu, terima kasih saya Adam. Terima Thank you, kasih thank you, Nadir thank you, daripada thank you so Pasta much. Panas. Nak pasta, remember, pasta panas. Nak services, nak pakai lori, the lori, Nadir. Dan Astro Awani for having us Endeavour Malaysia here today. Terima kasih banyak-banyak. Okay, thank you. Terima kasih sekali lagi kepada Adlin, Nadir dan juga Syed Adam atas perkongsian rahsia sebentar tadi. Banyak rahsia yang dah pun dibongkarkan ataupun diceritakan kepada orang ramai yang berada di sini dan juga mereka yang menonton melalui Facebook Live Astro Awani. Banyak lagi perkongsian yang kami nak kongsikan untuk 2 hari yang akan datang. Bukan sahaja dari segi perkongsian oleh usahawan tetapi kita juga ada persembahan khas yang akan kami bawakan sebentar sahaja nanti.